Okay, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya ingin menerangkan cara-cara menggunakan signal mode only di dalam MTech Analytics FCPO indicator ya. So dalam signal mode only ini ialah kita tidak menggunakan smart trade. Okey, kita hanya menggunakan signal buy dan sell dan menggunakan automatic Fibonacci extension line untuk mencari TP, dan juga untuk filterkan signal kita menggunakan regression channel. Okey, step ni lebih mudah dan lebih fleksibel lah untuk traders yang dah lebih experience dalam mengawal risk. Okey, dan tidak perlu menggunakan smart trade. Okey, sebab smart trade ni dia buat semua. Okey, kita just follow je signal je kan. Loss kita cut, untung kita cut profit. Tapi kalau untuk signal mode only ni kita ada flexibility ya. Kita boleh signal tu kita boleh dapat banyak, sedikit, dan lebih fleksibel sama ada kita nak masuk atau tak masuk. Okey. So kita pergi ke chart. Okeylah, baiklah. Sebelum itu anda kena faham, saya ada disclaimer di sini yang ini adalah bukan investment advice bagi buy call atau apa. Alright, tapi ini adalah tools demonstration, macam mana nak pakai tools. Okay, at the end of the day, anda yang control tools ni punya setting dan anda decide macam mana anda nak ikut, nak follow, dan anda punya trade is all your responsibility. Okay, yang ini video hanyalah untuk menunjukkan bagaimana sekiranya anda menggunakannya di rumah, dalam environment anda sendiri, dalam judgement anda punya sendiri judgement untuk membuat sesuatu trading. Saya sebagai tool developer untuk menunjukkan contoh demonstration. Okay, and apa yang kita buat ini adalah all berdasarkan past data. Alright, even kalau kita buat live trade ini pun kita adalah recorded live. Okay, anda tengok selepas market berjalan, dia tak ada fungsi untuk imply anda buat secara live ya. Ini adalah recorded live. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni 20 hari bulan 20 hari bulan 8 2021. Market sedang live morning session Ogos 20 12 18. Okey, morning session live session lah. Saya nak tunjukkan demonstration bagaimana anda boleh menggunakan signal only mode untuk trade menggunakan MTech Analytics FCPO indicator. Okey, seperti anda tahu dan dah tengok dalam video-video lepas, kita trade menggunakan smart trade ya, iaitu smart trade ni akan generate entry point, entry zone, take profit level, stop loss, berapa floating dia akan monitor seolah-olah kita trade seperti automatic, tapi dia hanyalah signal je ya. Anda kena buat menggunakan blocker apps. Tapi saya nak tunjuk hari ni bagaimana kita tak boleh juga untuk tidak menggunakan smart trade, tetapi hanya menggunakan signalnya sahaja untuk trade menggunakan teknik macam biasa, menggunakan price action ataupun trend line break. Okey, tapi yang pentingnya signalnya sama seperti signal smart trade, cuma kita buat manual sedikit sahaja. Okey, ini adalah untuk advanced trader yang tak perlukan smart trade nak untuk bantu berapa nak TP, berapa nak stop loss, just nak signal entry saja. So untuk yang macam tu kita boleh gunakan signal only mode. Okey, apa anda perlu buatlah setelah anda loadkan indikator trial ke indikator professional pro,
anda double klik dia punya dashboard ni, first kali anda kena buat adalah anda kena enablekan signal mode only. Okey, lepas tu show Fibonacci extension level. Ni automatic automatic Fibonacci extension untuk kita dapatkan TP level. Lepas tu kita matikan yang dashboard ni, dashboard yang ini sebelah ni, dan kita bukan matikan lah, kita hidekan dia dan kita hidekan backtest dan kita hidekan show backtest straight on the chart. Alright. Maksudnya kita nak fokus kepada signal saja. Okey, so lepas tu apa yang anda kena buat adalah anda kena activatekan regression channel. Okey, regression channel. Itu saja. Okey, ataupun untuk okey. Lepas tu saya nak tunjukkan regression channel, so kita tak perlu pakaikan support resistance, kita matikan dulu. Kita boleh pakai, tapi saya nak tunjukkan tak perlu pakai dulu kali ni. Okey, so bila anda buat setkan mode kepada tu, apa yang anda dapat di sinilah anda akan dapat first signal buy atau sell. Kedua, anda akan dapat automatic Fibonacci extension line sebagai TP level dan juga regression line. Okey, tiga ni akan membantu anda untuk analyze signal, filter signal dan membuat TP. Alright. So contohnya sekarang ni pada pukul 12.21 lagi beberapa minit nak habis Tapi sebelum tu kita ada live chart, kita ada signal pada pukul 11 suku tadi. 11 suku tadi ada signal 11 suku tadi tu ada signal, dan signal ni muncul dengan buy. Tapi dia muncul di dalam keadaan di mana regression channel berada dalam keadaan downtrend. Okey. Bermaksud dia cuba untuk break the trend line ataupun break the channel, downtrend channel, untuk dia naik lebih tinggi. Okey. So kat sinilah kita kena fokus. Right, kita kena tengok sama ada kita nak respon tak, ataupun kita nak gunakan buy signal ni tak, ataupun kita nak tunggu sell signal. Sebab kita tahu regression channel line dah tahu untuk swing yang ni untuk swing ni market sekarang untuk swing yang ni market berada di dalam keadaan downswing, downtrend. So kalau market sedang trend, dalam tengah downtrend, so kita better fokus kepada signal sell untuk kita short. Bila regression channel ni berada dalam keadaan uptrend atau bullish uptrend, kita fokus kepada signal buy untuk long. Tapi dalam hari ni, dalam sekarang ni punya chart, regression channel berada di dalam keadaan downtrend. So kita fokuslah kan kepada sell lebih baik. Contohnya anda tengok kalau anda fokus sell yang ni, lepas tu dia jatuh Anda fokus sell yang ni, dia bila anda short, price jatuh, dia kena TP line Fibonacci extension line. Tapi untuk yang ni, untuk yang buy ni, anda buy tapi nampak tak, dia tak boleh pergi kepada TP level. Sebab apa? Dia tengah downtrend, so anda ambil buy. So dia punya probability untuk berjaya tu, berkebaran kalian untuk berjaya kena TP line tu kurang berbanding dengan short position. Sebab apa? Regression line tengah short. Okey, yang ini pula sebabkan tadi originally line ni dia macam dia dipanggil adaptive regression line dia akan berubah ikut angle price tu. So dia sentiasa update. So sebenarnya dah break dah asal tadi. Kalau pada keadaan ni kan dia dah break. So bila dah break, dia ada tendency untuk break. Tapi tengoklah, adakah dia akan break dengan sukses ataupun dia buat fake saja betul dia masuk semua ke dalam channel. Okey, itu anda kena study lah, anda kena practice. Okey, tapi di idea dia, trade dia sangat mudah. Bila ada regression channel downtrend, fokuskan kepada sell. Contohnya sell apabila dekat upper trend line upper trend line untuk dia pergi down. Bila pergi ke atas ni, tunggu sell signal baru short. Mesti tunggu signal dululah, jangan tak keluar signal anda short juga, right? Contohnya macam buy kat sini. Kita tahu dia keluar signal buy, tapi masalahnya dia cuba untuk pecahkan ni tak berjaya. So kita tak perlu ambil. Tapi sebab apa? Buy dengan regression channel bertentangan. Buy adalah bullish signal, tapi regression channel bearish. Okay, so kita tak ambil bila keadaan tu bertentangan. So kita fokus, tunggulah market sampai keluar sell. Bila keluar signal sell, regression channel pun masih dalam keadaan downtrend, dan baru kita ambil trade. Okay, kalau macam ini pun sama jugalah. Tapi sebab ini kebetulan dia dalam tengah-tengah channel kan, so probably ada sedikit opportunity untuk kita buat trade bull lah, sedikit long untuk dapatkan sampai ke upper channel line. Okay, tapi yang pentingnya saya nak ajar kat sini, fokus kepada signal buy atau short bergantung kepada regression channel punya sama ada bullish ataupun bearish. Bullish bermaksud dia uptrend accelerating. Kalau bearish, dia akan more likely ada berjaya lebih untuk short. Tengok nampak tak? Signal sell dah keluar.
So kalau anda long dekat sini tadi buy, anda dah boleh TP dekat sini. Lepas tu bila TP posisi sudah habis, signal sell pun keluar, anda boleh masuk lagi sekali bila dia keluar signal sell. Sebab apa sini lebih probability? Sebab apa? Sebab regression channel masih lagi keluar, right? Okay, signal ni masih keluar, signal sell keluar pada ketika market tengah regression channel tengah bearish. So kat sini ada lebih tendensi untuk berjaya lah. Alright. Okay, so itu saja saya nak tunjuk. Nanti bila ada setup yang gerak lagi, saya akan share lah. Alright. Okay, baiklah. Okay, yang trade yang tadi ya, signal sell pun telah pun keluar ya. Dan market sekarang pun sudah pada pukul 12. Sekarang pukul berapa ya? Sekarang pukul 12.31, iaitu session pagi telah tamat. So bila session pagi telah tamat, dia akan keluarkan signal sell lah. Sebab apa? Dia sebelumnya dah ada buy. Tapi anda tak perlulah nak ambil ini untuk sebagai entry. Sebab saya dah cakap tadi kan, mana-mana setup yang tiada keluar Fibonacci itu bukanlah untuk entry ya. Itu adalah untuk exit daripada signal sebelumnya. Contohnya kita ada buy tadi entry, yang selepas tu ada dipanggil sell. Tapi kalau anda tak ada position lagi, contohnya katakanlah sekarang ni pada pukul 10.30 pagi, ya, anda tak ada position tapi keluar signal sell, walaupun tak ada Fibonacci, anda boleh masuk. Sebab apa? Masih ada lagi baki untuk trade session tu masih berjalan. Sebab apa? 10.30, 11.30, 12.30. Tapi kalau dah dekat-dekat position session nak close, just jangan gunakan ni sebagai entry untuk sell. Kita takut apa? Takut dia market lepas ni dia gap up sampai kat sini. So nanti anda salah ya. Okay? So ingat tu, kalau anda tak plan untuk trade gap, jangan masuk ke entry ketika dah nak close. Okay? Dah nak 5 minit, 10 minit bila nak session close tu untuk closing semua position, bukan untuk entry. Okay? Kalau sebab apa? Kalau anda ada entry buy dekat sini, of course anda kena sell lah dekat market closing ya. Alright. So itu sangat terang dan jelas ya. So kita sambung lagi tadi ya, selepas signal sell signal sell tadi muncul ya pada 12.20 pagi, 12.20 tengah hari, 12.20 tengah hari, iaitu 10 minit sebelum sesi pagi tutup yang dia dah keluar sell. So bermaksud walaupun saya kata tadi tak perlu masuk sebab ending, tapi dia still tidak menghalang anda untuk masuk kalau anda nak dapat signal tu kan. Tapi nak diceritakan signal algoritma tu sendiri ya, dia bagi signal bahawa terdapatnya selling point ataupun selling setup, bearish setup. So dia trigger sell. Okay, katakanlah kita tak kisah sangat pasal gapping, tak kisah pasal session, kita main intraday, kita pegang sampai petang. So kalau anda sell, anda dah buat keuntungan lebih kurang 76 ticks ataupun potensi sehingga 92 ticks ya. Kalau saya ambil average candle yang kat resistance atas ni ya, sehinggalah maximum down bawah tadi lebih kurang 93 ticks anda boleh dapat ya. Okay, so sekarang ni kita nak tengok adakah signal buy akan keluar untuk menunjukkan ada reversal di sini. Okay, kita boleh tunggu. Alright. Ataupun bila dia keluar nanti kita akan sambung lagi video lah. Okay, kita masih lagi dalam market open live kita masih lagi dalam waktu live. Kita ada live data feed, everything is moving according to the real time. Signal pun keluar real time tadi morning session, and then dia break between tengah-tengah sampai 12.30 hingga 2.30, and then 2.30 dia open ya. Dia open pada pukul 2.30 ni tadi, candle ni terus closing. Anda boleh nampak ya, signal sell keluar pada 12.20. Lepas tu candle 12.25 ni kiranya masih pagi tadi, masih ada lagi sebelum dia tutup, signal ni dah siap-siap keluar awal dah. Okay, alright. So kita tengok sama ada keluarkah, mungkinkah keluar buy signal lepas ni. Kalau keluar buy signal, macam saya cakap tadi, nak ambil ke tak nak? Sebab market sekarang tengah downtrend kan, regression channel. Tapi anda boleh fikir, sekarang dia berada di pada lower regression channel line. Lower regression channel line ni adalah tempat dia rebound. Contoh macam dulu ya, yang previous price pun dia rebounds ya. Adakah dia akan repeat? Okay, inilah di mana anda kena trade menggunakan sistem, iaitu anda kena ada stop loss. Kalau anda rasa, kita fikir okay, ini tempat dia rebound, ada probability, ada confluence point untuk dia rebound, dan kita boleh enter the trade ya. Contohnya kita letakkan kita punya long position, contohnya dekat sini lah, katalah kita nak ambil buy limit ya. Kita tak nak ambil harga sekarang, kita nak ambil bila dia mungkin retrace semula sekejap, retrace semula, nak ambil order kita, dan kita letakkan kita punya
stop loss di bawah sedikit daripada trendline tu, dan kita target dekat TP mana-mana lah nanti bila buy signal keluar, dan bila dia keluar Fibonacci line. Okey, sekarang tak keluar lagi, so kita standby je dulu. Kita standby, mana tahu tiba-tiba dia keluar perkataan buy, then kita boleh set kita punya entry. Sebab apa, bila keluar perkataan buy, dia akan keluarkan dia punya Fibonacci. So kita boleh set lah Fibonacci berapa kita nak ya. So sekarang kita tak keluar lagi, just kita standby saja. Okey. So sangat menarik ya kalau kita buat intraday. Kalau tengok ya, kalau ni lebih kurang daripada 2.30 sampai pukul 2.50 gitu ya. So kita dapat 70 ticks, 80 tick ya. Very short period kita boleh dapat kalau kita masuk at the right point ya. Sometimes kita nak masuk, kita kena ada reason. Contohnya sell berada di kawasan upper channel, tempat dia rebounds kan. So ataupun anda berada di mana lagi, di bawah lower regression channel line, tempat dia rebounds juga. Yang tadi tempat dia rebounds downward, yang bawah ni tempat dia rebounds upward, right? Okay, so walaupun kita terdapat signal ya, kita kena ambil one step further untuk tapis. Okay, itulah confluence point dalam technical analysis. Alright, and price action. Okay, kita walaupun kita dah ada indicator, dah ada signal, tapi signal tu hanyalah signal berdasarkan rule-rule yang ada. Tapi kita sebagai manusia, kita boleh letak on. Walaupun kalau kita pakai smart indicator, kita completely isolate kita punya emosi, tetapi sometimes ya, kita nak add, nak winning odd tu dekat kita lebih banyak, kita boleh gunakan human touch. Tapi not very much, very minimal. Contohnya macam ni, kita just nak tengok bahawa kita nak ambil sell apabila ketika market rebounds daripada regression channel upper line, dan downtrend pun tengah signal. Dan kita ambil buy, potentially kalau ada buy jika dia dah rebounds balik daripada lower regression channel line, right? So it makes sense, benda ni makes sense. Okay, cuba kita tengok sekarang ni, adakah dia akan rebound. Saya sangat menarik untuk tunggu. Kalau saya memang nak tunggu perkataan buy. Kalau perkataan buy, saya standby lah dekat bawah ni. Sebab ni macam hammer ya, ni macam hammer reversal dekat trend line, down trend line. Memang orang kata memang inilah pattern zigzag lah, right? Kalau siapa zigzag, right? So dia ada wave lah. Contohnya dia ada this the first wave, the second wave, and dia mungkin nak jatuh lagi bawah, dan dia nak pull up sekejap, right? So it's very interesting kalau kita trade, kita clear apa nampak price nak buat, right? Walaupun kita nampak price ni nak bounce up, tapi kita tahu majority of the movement adalah towards the bearish. Okay, kalau kita rasa macam sini very risky, takut dia tak boleh naik tinggi kan, then tak perlu ambil. So jangan push yourself semata-mata nak trade, just nak kena ambil trade ni, right? So you ambil trade bila ada clear signal sell, market price berada dalam kawasan upper channel line, nak rebounds, okay? And then the majority of the trend sekarang downtrend, regression, bearish. So it's all towards pointing short. Short lebih orang cakap lebih probability dia lebih tinggi, lebih probable. Alright. So sementara tu kita standby lah ni untuk tepi ni. So kalau kita tengokkan candle ni kan, dia nak macam buat apa ni? Bukan bearish engulfing lah, sebab apa dia tak engulf pun dia candle tu kan. Tapi just a normal hammer. Okay, ada 22 second. So kita tengok adakah selepas 15 second akan keluar perkataan buy label, alright, ataupun kemungkinan besar tiada apa-apa, dia tak dapat detect. Okay, alright. So kalau kita sementara tu kita boleh on kan juga multiple time frame indicator nak tengok trend multiple time frame support dan resistance. Okay, kita tengok 1 hour dengan daily ada tak. Okay, so kalau kita on kan support, okay, so sekarang ni dah ada satu support dekat sini. Kat bawah ni about daily support, dia dah break daily support ni ya. Lepas tu dia jatuh, lepas tu dia break candle dia sangat besar. So adakah dia mempunyai keupayaan untuk naik sehingga ke upper channel line lagi semula, ataupun dia just hanya temporary compressing up untuk pull up sebelum dia jatuh lagi. Okay, sebab itulah kalau saya akan tunggu signal sell. Saya tunggu signal sell lagi, sebab price kalau anda tengok the momentum dia towards ke downward, right? Biasalah market tak boleh nak straight jatuh, right?
dia kena jatuh, dia pull up, jatuh, pull up. Alright. Okey, baiklah kita sambung. Okey, seperti yang saya sangkakan tadi, saya expect dia akan keluar perkataan buy. Dia keluar perkataan buy tadi ni selepas candle ni siap. So, selepas candle ketiga dia reverse baru dia keluar. Sebab apa? Dia nak confirm betul ke ada momentum untuk reverse. Okey, saya boleh je buat signal nak lagi awal, tapi kita takut dia tak confirm, right? So, saya buat rule yang agak konservatif sedikit. Okey, bila dia confirm few things lah, dia nak confirm baru dia keluar signal buy pada candle 15.5 minit. Yes, so 15 minit hingga 15.10 minit. Okey, itu proses candle buy ni untuk siap. Selepas candle buy ni complete, the second candle yang keluar, barulah kita boleh buat entry. Okey, so sekarang ni bila entry buy dah keluar, dia dah keluar dah. Kita punya target level ya. Target level kita Fibonacci extension ya. So kita tak perlulah susah nak cari TP level kat mana. So kita make sure kita letaklah contohnya tadi ni signal buy candle pada pukul 15.05 ni. So saya suka ambil 50% ya, 50% retracement daripada candle buy tadi. So saya target lah. Kalau saya tengok ni, saya tak nak target tinggi, saya target dekat 100%. Tengok boleh tak dia sampai ke previous resistance yang dulu ni. Okey, lepas tu stop loss saya dekat mana? Okey, stop loss saya sekarang sebab apa? Sekarang ni kita masuk di tengah-tengah channel line ya. Kalau anda nampak kita di dalam downtrend channel ni. Okey, down channel kita kalau nak letak kat bawah ni, bawah channel ni besar sangat tau. Kita punya risk. So, di sinilah anda boleh bebas menggunakan sama ada anda nak letak fix ticks. Contohnya anda nak letak 15 ke 16 sebagai dia punya stop loss. Alright, kalau anda ada capacity yang boleh handle loss lagi besar, anda letaklah 20. Okey, katalah 20 ticks, katakanlah 20 ticks. Okey, lepas tu sini entry point anda semua. Tadi entry anda dekat 50% of the candle yang buy ni tadi. So target dekat sini. So bila macam ni anda biarkan je lah. Bila candle tu siap candle yang sekarang ni dia dah siap, lepas tu dia gerak. Okay, my expectation lah bila dia jatuh, dia akan pick up order saya buy limit dan dia akan bergerak dan menuju ke TP point ya. Itu adalah ada kita punya planning lah, kita punya trading plan macam tu. Okay, kalau trading plan kita tak menjadi, okay, macam mana pula? Contohnya kita dah ambil order kita, sekali dia tak kena dan dia ding-dong, dia kenalah stop loss. Okay, kena stop loss tak apalah, kita dah expect. Betul tak? Okay, so the reason saya tak letak signal ni lebih awal sebab kita takut kalau kita masuk buy dekat sini, betul market terus down. Okay, sebab bayangkan momentum ni sangat kuat tau. Momentum ni sangat kuat. So kalau sekali dia break the lower channel line, dia boleh break dengan kuat. So kalau kita buy dekat sini, kita punya risk lagi besar. Okay, so sebab itulah saya memerlukan 2 atau 3 candle stabilize dulu, kasih betul-betul buyer masuk dekat area sini untuk bagi signal buy. Yes, kita mungkin lambat, tetapi kita lebih selamat dan kita lari daripada probability kalau nak kena kalau nak kena flush down dengan teruk sekali. Contoh kita buy kat bawah ni, sekali market pecah downtrend line ni, okay, dia lagi jatuh, lagi banyak ticks, kita tak sempat kita nak cut loss, right? Okay, so it's all about the probability of the trading. Okay, alright. So saya harap anda faham cara untuk masuk dan keluar market ya. Sangat jelas kita dapat dekat sini. So macam ni kita biarkanlah dia progress. Okay. Maaf tadi saya terdelete trading plan. Okay, so saya nak delete line ni saja. Okay, alright. So kita biarkan saja, kalau order tu kenalah. Alright, kita sambung bila kalau order ni kena, ataupun kalau kena dia stop loss. Kalau kena TP, saya akan sambung video ni lah. Alright. Okay, baiklah, nak update sikit ya. Selepas buy keluar tadi kan, saya setkan buy limit order kan. So nak sharekan yang candle turun ya. Candle turun maksudnya candle retrace sedikit, masuk ke dalam risk zone ya, dan kemudian dia cuba untuk naik semula lah. Alright, so okey lah ni, nampak macam nak ada retracement tapi dia masih struggle lagi. So just nak update itu saja. Kita masih tunggu dia progress. Okay, baiklah, kita sambung ya. Okay, so position tadi tak berjaya ya. Sebab apa? Buy tetapi dia terus jatuh dan kena stop loss saya. Okay, so trade ni tak menjadilah. So signal buy ni tidak menjadi. So seperti yang saya terangkan awal-awal tadi, sebab apa? Market sekarang kekuatan dia tengah dalam keadaan downtrend. Yang kita tengok dia punya downtrend sekarang ni, downtrend accelerating. So maksudnya dia sedang
push down ya, walaupun terdapatnya buy signal upward, itu hanyalah temporary pull up. Okey, so signalnya lemah. Bukan tak ada buy, tak ada bearish, tak ada bullish, ada tapi dia tak tahan lama. Okey, dia just pull up temporary sebelum dia jatuh semula. Okey, so untuk yang gini trade-nya, untuk kalau kita make buy tadi ya, kita tak lepas lah, signal ni tak valid. Okey, sebab apa? Dia fail. Right? So untuk kita sell, right, untuk kita sell, adakah kita kena tunggu signal sell ataupun nak sell sekarang? Kalau anda tak nak guna signal pun boleh. Sebab apa? Contohnya katalah ni dah fail kan, buy dah fail, so anda boleh tengok tadi dia tak mampu nak pecah kan, tak mampu naik lagi, dah boleh sell. Tapi pada saya, biarkan kerja algorithm untuk cari sell. Okey, sebab apa? Mungkin lepas ni bila dia dah naik lagi, ada second pull up, masa tu baru akan keluar signal buy. Signal sell ya. So dah pilih signal sell. Okey. Alright. So itu sajalah. Okey, kita akan sambung kalau ada signal lagi. Okey, kita sambung lagi ya. So tadi kan setup tadi kita dah fail sebab kita buy dekat sini dan dia retrace. Dan sekarang ni apa yang sedang anda nampak ialah percubaan untuk retest. Pertama sekali dia buat bottom ya, yang kedua dia buat second bottom. Okey, so ni seolah-olah dia ingin membuat apa? Double bottom pattern, right? So ni kalau dia pecah neckline ni, so dia ada tendensi untuk naik atas. Itu normal lah, normal chart pattern punya apa ni, interpretation double bottom, right? Tapi kita tak tahu lagi lah dia bukan siap kan, dia akan siap lagi ke tidak. Tapi kita kembali lagi ke setup yang kita fail ni tadi, right? So kalau kita buy dekat sini tadi dan kita buat limit order buy limit order kat bawah sikit, right? Kat bawah sedikit, and then kita target dekat 61.8. So seperti yang cakap tadi, trade ni fail kalau kita ambil macam ni fail. Sebab apa? Kita punya stop loss kita hanyalah 18 ke 20 tadi saya kan, 20 tak silap tadi kan, 22. Tapi dia kena kita punya stop loss. So kalau kita rewind balik time, right, kita tahu market nak naik macam ini, kita kena tanam market kemungkinan besar akan buat second retest. Dan second retest tu ataupun dia nak buat second bottom tu akan menyebabkan kita fail. So senario lain contoh kalau kita dapat buy macam ni adalah kita mungkin tak perlu untuk buy terlalu awal. Alright, kita boleh saja membuat option, kita letak saja buy di kawasan retest tadi bahagian yang first dia buat first bottom ni tadi. Okay, dan di sini kita boleh bawahkan lagi sikit kita punya stop loss stop loss kita boleh bawahkan lagi supaya dapat lagi jimat dalam 20 masih sama 20, 23, 19, 20 gitulah dia punya stop loss. And then kita letak order dekat sini. Alright, so kalau lah market kena lagi dan dia akan pick up, dan kalau betul-betul dia buat double bottom dan naik, dan kita boleh dah buat profit, right? Perasan tak? Okay, macam itulah teknik kalau kita menggunakan technical chart pattern. Contohnya ini standard apa ni, technical analysis. Ataupun tadilah contohnya kalau kita dapat buy signal tadi kan, kita letak entry limit kat sini tapi kita buat stop loss kita bawah daripada channel ni. Maksudnya kalau dia jatuh pun dia tak akan kena stop loss kita. Kita masih floating lagi. Cuma kita kena faham lah risk yang datang dengan kita tu. So 58 ticks kita kena risky. Sebab apa? Kita letak stop loss bawah di bawah channel. Dan kalau lah kita letak macam ni tadi, kita masih lagi dalam trade position. Okay, masih lagi berlangsung. So kalau dia naik atas, dan kita boleh buat profit. So ini sebenarnya adalah orang kata risk yang anda sanggup. Kalau anda sanggup risk besar, maksudnya pulangan dia besar. Tapi risk besar lah, pulangan besar. So dia kena balance. Alright. Okay, ada satu mungkin cara yang lebih baik untuk dapatkan risk kecil tapi reward besar. Contohnya, anda dah tahu dia dah buat first test dekat bawah ni, right? So apa yang anda tu boleh buat adalah anda ingin buat entry di kawasan yang lebih kurang sama dengan first test tadi Contohnya dekat sini, right? So anda boleh kecilkan anda punya risk ni, dan jika price kembali, betul-betul kembali dan pick up order anda dan naik, dah anda buat profit. Kalau macam ni anda dah buat profit ya di sini. So dah dapat 26 profit. Okay, so signal ni, alright, selain membantu kita mengenal pasti setup, right, dia bagi kita direction. Okay, signal bagi direction. Alright, bila algorithm detect contohnya buy, lepas tu dia detect buy lagi, and then dia buy, so kita nampak proses bullish tu dah start masuk ke dalam market yang sedang bearish. Okay, so contohnya bila market bearish kita dapat banyak signal sell kan. Tapi bila market dah bottom,
dia dah start nak buat bullish movement, kita dah dapat sikit buy signal. Walaupun sometimes buy tu mungkin tak jadi sebab apa, dia masih dalam proses reversal, tapi kita dapat tahu bahawa dah banyak dah orang kata apa, signal buy dah masuk, signal buy dah masuk. So ini tanda proses reversal sedang berlaku. Okey. Cuma kita belum nampak entry point yang betul-betul cantik. Tapi yang betul-betul safe sekarang ni adalah sinilah. Kawasan di mana kita dah ada 2 kali testnya. Alright, okay. Alright. So saya rasa kita boleh tunggu lagi sikit lagi kalau dia nak habis ni Kita tengoklah macam mana. So kalau kita dia tak keluar lagi signal buy yang baru Alright. Sebab dia mungkin belum detect lagi fenomena yang sama. So kalau dia keluar second buy here, then mungkin ini adalah betul-betul reversal. Okay, saya tak pasti. Ini setakat yang time sekarang lah yang saya boleh cakap. Okay, kita tunggu sajalah. Alright. Okay, baiklah, kita sambung lagi sedikit dan nak tutup market lagi setengah jam. Tadi kan kita fail pada signal buy yang ni sebab dia retrace kena kita punya stop loss. Lepas tu kita cuba entry lagi sebab apa? Kita nak try pula entry di mana untuk second bottom Yang ni first bottom tadi kan dia keluar buy. Lepas tu kita ingat dia nak keluar lagi sini tapi tak keluar signal. Okay, tapi dia keluar pada retest ketiga Pada retest ketiga baru keluar signal buy dekat sini. So seperti yang saya cakap dalam earlier video ni tadi, kalau kita nak masuk, kita tak perlu pun gopoh-gapah nak masuk pada first pertama signal kan. Yes, kadang-kadang market boleh jumpa sekali saja pada lower channel ni, dia rebound terus naik. Alright, tapi mungkin tak banyak ke barangkalian tu kan. So apa yang kita buat adalah untuk supaya kita tak nak kejar FOMO, right? So kita tunggu pada market pada harga yang sama supaya kita dapat masuk apabila dia retest sekali lagi pada paras harga yang dia dah pernah buat lantunan ni Saya cakap awal tadi mungkin dia nak buat double bottom, tapi macam tak nak buat double bottom dia macam buat triple bottom. Okey, macam ni sekarang dah naik kan. So seolah-olah macam buat triple bottom dekat situ. Alright. So nak diceritakan, tadi kita stop dekat sini, kita letak buy limit order dekat kawasan yang sama. So sekarang dia dah pick up order dan keluar pula signal buy. Okey, daripada signal buy tu dia pick up order kita dulu, lepas tu baru dia keluar signal buy. Okey, so dalam keadaan ni kita dah boleh buat profit sebanyak daripada entry yang kita buy limit kat bawah ni tadi pada paras harga yang sama pada bottom yang pertama tadi bottom pertama, bottom kedua, bottom ketiga. Daripada bawah ni sampai harga sekarang harga sekarang pada harga 4246. So kita dah dapat 50 ticks kita dapat signal pada ni. Okey, so walaupun pada ni kita dapat signal, tak apa, kita assume bahawa signal yang lepas ni masih valid. Sebab apa, bila dia keluar signal buy kat sini, dia dapat detect reversal. Mungkin pada ni reversal tak kuat, dia patah balik, dia retest second, lepas tu dia nak naik tak dapat lagi, dia test lagi kali ketiga baru dia keluar signal buy. Masa tu kita order kita kena. Sebab apa? Kita dah siap-siap letak order dekat bawah ni tadi. Tadi yang first tadi kita bukan salah lah, kita fail lah. Kita ingat dia nak reverse sekali je, tapi tak, dia reverse 3 kali baru dia lepas buat swing yang 50 tick. Okay, so macam saya kata tadi, sama pada early video ni, kalau anda tengok, kalau nak beli apabila market sudah sampai ke trend line ataupun channel lower line atau channel upper line, ke kalau keluar signal kat sini. Okay, contohnya macam ni tadi keluar signal, dia keluar sell, kita boleh sell. Okay, alright. Okay, so saya rasa dah nak tutup dah ni. Saya boleh nak tamatkan video ni. So kita hari ni kita buat live trade recorded lah recorded, tapi saya nak tunjukkan macam mana kita boleh dapat signal, macam mana kita nak respond kepada signal, macam mana nak buat entry. Sebab ini bukan guna smart indicator. Smart indicator trade dia boleh bagi tahu kat mana nak entry, tapi ini adalah option, pilihan lain yang anda ada untuk anda dapatkan entry point. Okey, sebab apa? Dia menggunakan regression line, TP, dia menggunakan Fibonacci extension macam tadi Kalau kita buy dekat sini ni, kita punya order tadi kita ambil dekat bawah ni, dan dia kena TP kita pada 38 kena, pada 61.8% kena, and hampir juga nak kena kat 100 kat sini Kalau tengok candle ni, dia punya bullish pressure dia macam boleh kena lagi ni, nak dapat kat 100% Fibonacci extension, right? Okay, so anda ada option nak guna smart trade boleh, nak guna ni boleh, so tukar-tukar lah. Okay, tapi sebab apa? Signalnya sama.
Okey, dan anda boleh main dengan dia punya sensitivity signal ya, sensitivity signal. Contohnya kadang-kadang market ni walaupun nampak macam ada entry tapi signal tak keluar. So anda boleh play around dengan sensitivity signal dekat MTR window ni. Ya, sekejap ya. Okey, dekat MTFSR ni anda boleh play around 2 3 3 5. Okey, lagi rendah lagi sensitif, lagi banyak signal boleh dapat. Tapi macam saya selalu cakapkan, banyak signal tak semestinya profit. Kita nak signal yang quality. Okey, tak jarang dapat signal pun tak apa, tapi sekali dapat. Okey, sekali dapat tu dia boleh bagi profit yang cukup bagus. Alright. So contohnya kita tengok historical price ya. Ya. Kita tengok historical price. Contohnya macam ni, dia tak bagi signal, tak apa. Dia mungkin tak make dia rule, tapi bila ada time dia bagi signal, ya, dia bagi contoh macam ni, buy dia bagi sini, anda masuk buy, perlu sekali gap up sekali dan terus dapat. Alright. So macam ni dia bagi sell dan dia jatuh banyak ni ticks ni, right. Yang ni dia bagi buy satu, bagi naik. Yang ni dia tak bagi langsung. Okay, so dia memang ada rule dia. Alright, kita kena konsisten, Okay, contoh yang macam ni dia bagi satu sell terus menerus jatuh ya. Berapa ticks ni agaknya kalau dia jatuh, kalau sell candle ni betul anda masuk pada candle seterusnya, ini pun sudah dapat boleh 42 ticks. Okey. Okey, contohnya macam ni anda buy dekat sini. Anda buy signal ni, okey tak apa, dia sideways dulu, lepas tu dia naik boleh kena sampai 86 ticks. Okey, sama juga yang ni. Buy keluar dan anda masuk pada signal pada candle berikutnya. Okay, daripada pukul 5, ini kalau carry over lah, kalau you buat overnight ya. Cuba kita cari yang ada session, same session lah, signal same session. Okay, macam ni, right. Ini katalah signal buy ni pada pukul signal buy ni pada pukul 11.25 pagi ya, 11.25 pagi. Lepas tu closing candle signal ni anda masuk entry. Lepas tu biarkan sampai pukul 12.25, kata nak tutup 25, so ada dapat 37 ticks. Katalah kalau macam anda yakin okey nak pegang hold sampai petang pun boleh. Sampai petang, sampai pukul berapa ni? Sampai pukul 5.30 ni. Okey, sampai sini keluar perkataan sell. Anda dapat 129 ticks dalam masa satu hari. Ya, kalau anda hold through the break time lah, daripada masuk waktu rehat tengah hari tu. Okey. So, jangan risau kalau tak dapat satu signal, sebab algoritma bekerja di belakang. Kalau dia kata kalau dia tak nampak signal, memang tak ada lah. So, kita jangan pandai-pandai nak against, right? Contohnya macam ini. Yang ni keluar satu lagi signal, sell, dan anda ni mungkin tak best lah, sebab apa dah masuk hari lain kan. So, kita ambil hari yang sama. Okay, ni pukul 11.40. 11.40 keluar signal sell. So, anda short. Lepas tu keluar sampai pukul petang kan. Sampai petang ni sampai pukul 5.30 hari yang sama anda boleh hold. Okay. Dan anda kena tengoklah regression line tu. Kalau regression line tu maintain masa ni, kalau masa tu regression line tengah negatif, right. So sell signal lebih probable lah. Okay. Contoh macam ni mesti confirm dia punya regression line tengah bullish. So bila ada signal buy, you buy je. Alright. Sebab dia higher probability. Okay. Okay, nampak. Okay, so signal ni pun boleh dapat juga boleh dapat pada betul-betul reversal point ya. Anda nampak ya, pada pukul 6.40 dia keluar satu signal. Sampai berapa lama ni? Pukul 6.40 keluar signal, anda masuk selepas tu sampai pukul berapa ni? Sampai sebelum dia jatuh ni 42 ticks. Okay, sampai 5.30. Signal pukul kalau kita tengok detail, signal pukul 4.50 sampai 5.30 petang, anda boleh dapat 43 ticks. Lepas tu besoknya pukul 11 pagi dapat lagi signal. Ya. Hold sampai pukul 12.30, sampai pukul 2, ni dah pukul 2 lah. Katalah sampai pukul 12.20 anda hold. Kalau sampai hold sampai ni dapat 35 lah. Tapi kalau anda cut cepat sebelum tu dapatlah 57 ticks. Okay, ini semua within the same session, ya. So jangan risau kalau signal tak keluar. Memang ni pun nampak, ini signal tak keluar langsung. Tak ada risau lah, tak ada pasal. Sebab ni time frame 5 minit mesti ada signal. Bila dia tak ada signal tu memang dia tak dapat detect lah. Alright. Okay. So jangan risau. Tapi banyak cara lah untuk anda nak increasekan sensitivity dia ya. Contohnya macam sekarang ni saya letak mungkin tak letak regression channel. Okay, sekarang saya letak regression channel, dia buat filter. Kalau saya tak filter macam mana? Maksudnya lagi signal lagi banyak kalau saya tak filter. Okay, nampak bila saya tak letak filter ya,
lagi muncul sell dekat sini, betul-betul dekat puncak dia bagi signal sell. Tengok tu berapa banyak dia bagi ticks. Okey, tapi itulah kadang bila yang memang tengah reversal dia bagi memang cantik, tapi bila yang uptrend nampak dia bagi false signal. Okey, so anda kena tetapkan satu konsisten, sebab kita tak boleh nak dapatkan 100% perfect every time. Kena ada trade off. Contohnya macam ni, winning rate 70%. 30% mesti ada setup yang fail, dan kita kena accept tu. Alright, and bila setup yang fail tu kita cut loss kecil, dia takkan impact kita punya long term money management, right? Sebab apa? Bila kita win big. Kalau anda boleh tengok win yang dia bagi semua win big, swing. Contohnya macam ni, kalau anda macam tadilah kita potong cut loss tadi kan, yang swing yang ni yang tak jadi, yang ni mana yang tak jadi, yang ni kan. Kita buy dekat sini. Kita buy kat sini, ingat dia nak naik kan? Kita buy kat sini, ingat dia nak naik kena pergi ke 100 ke 100 TP, 100 Fibonacci. Tapi lepas tu dia terus jatuh. Jatuh kena stop loss 20 tick ke 22 tick tadi kita jatuh. Sikit 20 ticks tu berbanding dengan kalau anda masuk semula ni, iaitu yang dia bagi dekat sini. Contohnya anda dapat cantik kat sini tadi, boleh dapat sampai 40-51 tick. So the net pada hari yang sama, ya, so dapat positif ROI. Okay, so every time win big, every time loss we lost small. Okay, saya harap sehari suntuk ni, video ni untuk trade ini dapat memberikan anda gambaran jelas macam mana kita trade menggunakan signal only mode dengan bantuan regression channel, dengan bantuan automatic Fibonacci extension line nak cari TP point, dan stop loss sangat simple. Kalau anda berada pada berdekatan dengan regression channel lower line, anda punya stop loss kat bawah ni saja sedikit, right? Tapi kalau anda dekat atas ni, anda kena short, anda punya stop loss lah dekat atas sini juga. Sama juga kat bawah long, kat atas short. Tengah-tengah saya rasa jangan ambil lah. Okay, melainkan signal masa tu, contohnya kalau downtrend regression, signal yang muncul tengah-tengah ni adalah sell. Itu mungkin okey. Sebab apa? Dia align dengan regression bearish regression channel. Tapi kalau dia buy juga, mungkin akan jadi macam ni. Dia akan retrace. Dia tak sampai atas pun. Okey, tak apalah, itulah permainan ataupun itulah dynamic of the market. So supaya kita faham, okay, kita nak trade ni bukan nak trade selalu, kita nak trade kadang-kadang ataupun sehari sekali trade untuk dapat yang good quality signal. Okay, indicator ni bukan bagi 100% quality signal, ada yang fake setup. Okay, sebab apa? Market is not our friend. Okay, kita try to tame the market, tapi kita tak boleh tame 100%. 70%, 65%, okay, is a good number that kita boleh capture good swing. Not every time, but most of the time. Okay, okay, macam ni pun nak naik lagi ya, daripada buy signal ni. Kalau anda nampak, kalau kita dapat pick up ni tadi, so sekarang nak dia cubaan untuk, dia dah lepas pun tadi, dah lepas pun 100 Fibonacci target ni sini, sampai dapat lebih kurang 47 tick. Kalau dia nak target 127.2% Fibonacci extension sehingga 55. Okay, alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.